Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan yang pastinya membuatkan Parti Bersatu makin dalam kesusahan. Risiko perpecahan jika nama besar kalah pemilihan bersatu, kata penganalisis. Tidak lama lagi pemilihan bersatu akan diadakan. Namun demikian, Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin telah pun memenangi tanpa bertanding jawatan pengerusi presiden dan juga jawatan timbalan presiden. Arif Aizuddin Azlan berkata, pimpinan bersatu perlu bersedia perpecahan jika ada nama besar kala pemilihan terutama jawatan naib presiden. Bersatu perlu bersedia berdepan perpecahan. Mungkin berlaku kesan pertandingan jawatan naib presiden yang sebelum ini dicadangkan tidak dipertandingkan menerusi pelan kompromi dicadangkan pimpinan. Menerusi perancangan di umum Julai lalu, penyandangnya Ronald Kiandi dan Razi Jidin selain timbalan Presiden Ahmad Faizal Azumu dicadangkan mengisi 3 kerusi naib presiden. Bagaimanapun 3 lagi disahkan bertanding pada pemilihan bulan depan, yaitu Ketua Penerangan Razali Idris, Timbalan Ketua Bersatu Selangor Rafiq Abdullah, dan Ketua Bersatu Batu Kawan Aziz Zainal Abidin. Arif Aizuddin Azlan daripada Universiti Teknologi Mara UiTM berkata, situasi itu menunjukkan bersatu meraihkan demokrasi walaupun Presiden Muhyiddin Yassin mencadangkan pelan kompromi bagi 5 jawatan utama. Ia termasuk kedudukan Muhyiddin dan Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin yang tidak dicabar bagi jawatan presiden serta timbalan presiden pada pemilihan itu. Arif bagaimanapun tidak menolak akan berlaku perpecahan dalam bersatu sekiranya kekalahan nama besar tidak diurus dengan baik. Secara tidak langsung, kekalahan nama besar dalam pertandingan boleh membawa implikasi perpecahan atau mengukuhkan parti. Apa sahaja kesan dari pertandingan bergantung kredibiliti pemimpin atasan untuk cuba menjernihkan keadaan apabila ada insiden politik tidak diingini, katanya. Ahmad Faizal Azumu, Kiandi, dan Razi Jidin disifatkan sebagai antara nama besar dalam bersatu kerana memegang jawatan tertinggi dalam parti selain pentadbiran kerajaan. Azmil Taib dari Universiti Sains Malaysia pula berkata, mereka yang kalah perlu akur dengan keputusan perwakilan dan menyokong pemenang jika ingin melihat bersatu ke hadapan. Kalau kalah perlu akur, terus sokong parti, katanya lagi. Apa yang menjadi kebimbangan ialah jangan-jangan ada parti atau pemimpin parti yang mungkin akan tiba-tiba keluar parti bersatu apabila mereka kalah dalam pemilihan. Ada juga yang bimbang bahawa ada pemimpin besar yang mungkin akan kalah, seterusnya mungkin akan menunjukkan protes lalu menimbulkan pula perpecahan besar dalam parti bersatu. Apa yang akan terjadi? Kita tengok nanti selepas pemilihan parti bersatu. Penganalisis kata, risiko perpecahan jika nama besar kalah pemilihan bersatu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pendedahan luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia berkaitan dengan rahsia pentadbiran Mahathir satu ketika dahulu. Ini melibatkan Anwar Ibrahim. Dipetik daripada FMT, bagaimana skandal Perwaja Steel menyebabkan hubungan Anwar dan Dr. Mahathir retak. Menurut buku yang bakal diterbitkan, hubungan Anwar Ibrahim dan Dr. Mahathir Mohamad mula retak selepas laporan media mengenai Perwaja Steel. Skandal Perwaja Steel 3 dekad lalu yang mengakibatkan kerugian berbilion ringgit
menyebabkan Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir Mohamad melihat timbalannya Anwar Ibrahim sebagai ancaman yang nyata menurut sebuah buku yang bakal diterbitkan. Hubungan mereka menjadi tegang selepas akhbar harian keuangan ASEAN Wall Street Journal (AWSJ) menyiarkan laporan tentang kerugian besar kilang besi Perwaja dengan tajuk Steel Fiasco May Rattle Malaysian Government, tulis wartawan Leslie Lopez. Anwar masuk ke pejabat Mahathir dalam keadaan marah pada 9 Februari 1996 dengan salinan AWSJ di tangannya mengingatkan Mahathir bahawa beliau pernah menyatakan kerajaan tidak boleh menutup skandal tersebut menurut Lopez dalam bukunya The Siege Within yang akan diterbitkan pada 26 Februari. Dengan wajah marah, Mahathir memberi respon singkat. Awak yang bocorkannya kepada mereka, tulis Lopez. Anwar kemudian menafikan membocorkan cerita itu kepada media apabila menceritakan kembali insiden tersebut 2 bulan selepas konfrontasinya dengan Mahathir, menurut Lopez. Dalam bulan-bulan selepas pendedahan AWSJ, Mahathir diyakinkan oleh kroni perniagaan dan politik terdekatnya bahawa Anwar yang sebelum ini dilihat sebagai pewaris yang bakal menggantikan Tun Mahathir Mohamad telah menjadi ancaman, tulis Lopez. Kilang besi Perwaja ditubuhkan pada 1982 sebagai projek utama dasar perindustrian Mahathir. Ia menanggung kerugian sebanyak $1 bilion bersamaan RM2.5 bilion ringgit pada masa itu, yang menyebabkan Mahathir melantik ahli perniagaan Eric Chia sebagai pengarah urusan, namun kerugian meningkat kepada $2.6 bilion bersamaan 6.25 bilion pada tahun 1995. Pada 2002, Mahathir mengakui bahawa kejatuhan Perwaja adalah akibat salah takbir urus dan penipuan. Chia kemudiannya didakwa atas pertuduhan pecah amanah jenayah pada tahun 2004 sebelum dibebaskan 3 tahun kemudian. Lopez menulis bahawa Anwar menaiki tangga politik yang dilihat sebagai bertentangan dengan jenama politik dan perniagaan Mahathir yang sering dirujuk sebagai Malaysia Inc. Perdana Menteri menjadi semakin tidak dapat bertolak ansur dengan Anwar yang dilihat sebagai ancaman kepada jaringan rumit, naungan dan pemerasan yang mendefinisikan politik negara. Kemarahan Mahathir memuncak semasa krisis kewangan Asia pada tahun 1997 apabila Anwar menentang penggunaan dana awam untuk menyelamatkan atau bailout ahli perniagaan yang mempunyai kaitan dengan Mahathir. Untuk mengekalkan sistem ekonomi dan politik yang dibina oleh Mahathir, Anwar mesti dijatuhkan dengan apa cara sekalipun, tulis Lopez. Anwar kemudiannya dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri dan disingkirkan daripada UMNO pada 2 September 1998. Beliau kemudiannya ditangkap dan ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA yang kini telah pun dimansuhkan sebelum didakwa di mahkamah dan disabitkan dengan kesalahan rasuah. The Siege Within diterbitkan oleh Penguin Books kini boleh didapatkan secara pratempa di Konikunia Elite Books dan Amazon Singapura. Detik daripada FMT. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini dan kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang menyebut laporan kali ini akan menyebabkan tidak ada lagi
modal yang boleh dimainkan oleh Akmal Saleh dan Nur Jazlan. Ini apabila DAP kata dia tak pernah mengemis jawatan dalam kerajaan Johor. Apabila ada yang cuba mengaitkan DAP dengan cadangan pembentukan kerajaan perpaduan di Johor. Namun demikian, DAP kata kami tak pernah mengemis jawatan dalam kerajaan Johor dan juga tidak berniat untuk mahu membentuk kerajaan perpaduan di Johor. DAP tidak pernah meminta penubuhan kerajaan perpaduan di Johor, apatah lagi mengemis sebarang jawatan dalam kerajaan negeri itu. Setiausaha Agungnya, Anthony Lolok berkata, DAP menjunjung titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar Shah, yang menitahkan tiada pembangkang di Johor, sebaliknya hanya ada wakil pengimbang. DAP tak akan minta untuk menubuhkan kerajaan perpaduan di negeri Johor. Kita selesa, kita memainkan peranan dan menjadi pengimbang kepada negeri Johor, katanya lagi. BN menang 40 kerusi. Pakatan Harapan ketika itu lawan Barisan Nasional menang 12 kerusi tambah 1 kerusi muda. PN menang 3 kerusi. Jadi BN dengan selesa boleh menubuhkan kerajaan di Johor dengan majoriti yang kuat. Itu hakikat yang kita terima, kata Anthony Lok. Jadi saya nak menyatakan pandangan dan pendirian DAP bahawa DAP tidak pernah dan tidak akan mengemis jawatan kerajaan, katanya ketika berucap merasmikan konvensyen biasa DAP Johor di Johor hari ini. Saudara, inilah tindakan yang patut dicontohi oleh parti-parti politik yang lain, yaitu bukan mahu jawatan, tidak mengemis jawatan, tidak mengejar jawatan, tidak mengejar kuasa, tetapi mengejar untuk kebaikan rakyat. Jadi pengimbang yang setara. Jadi pengimbang yang baik. Pembangkang yang baik. Bahkan tindakan kebawah duli yang maha mulia Sultan Ibrahim, yaitu Sultan Johor, titah baginda supaya tiada pembangkang di Johor dan hanya ada wakil pengimbang adalah satu tindakan yang amat disanjung dan amat terpuji, perlu dicontohi oleh negeri-negeri yang lain. Saudara, sebelum ini beberapa pihak dalam PH termasuk Amanah terus mendesak supaya kerajaan perpaduan ditubuhkan di Johor susulan kemenangan Barisan Nasional pada PRK Dun Mahkota 2 minggu lalu. Cadangan itu menerima reaksi beberapa pemimpin BN termasuk Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang kemudiannya menimbulkan polemik berterusan antara PH dan BN. Mengulas lanjut, Lok berkata polemik kononnya PH Johor mahu kerajaan perpaduan ditubuhkan perlu dihentikan. Katanya, dia juga telah memaklumkan kepada Liu Chintong yang juga pengerusi DAP Johor sejak tahun lalu supaya perkara itu tidak dibincangkan. Kepada rakan-rakan UMNO, pendirian kita jelas. DAP bukan jenis nak mengemis jawatan. Kita nak berada dalam kerajaan, kita lawan dalam pilihan raya, menang dalam pilihan raya, malah apa yang patut kita wakili, kata beliau. Itu sebabnya untuk di Johor, nasihat saya untuk ahli-ahli kita bersabar. Kita mainkan peranan kita sebagai wakil rakyat, sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Kita berkhidmat dan pastikan kita kuat. Kita menang balik sokongan rakyat. Kita pertahankan setiap kerusi kita dalam pilihan raya umum akan datang, katanya. Mengulas kerjasama antara PH dan BN Johor dalam pilihan raya umum dan PRN 16 akan datang, Anthony Lok berkata ia akan dibincangkan bila tiba masanya. Soal pilihan raya umum depan nak bekerja sama apa caranya, apa modelnya, kita akan bincang di peringkat pusat, katanya. Tak perlu bimbang, tak perlu gusar. Tanggungjawab pemimpin DAP Johor buat kerja betul-betul, berkhidmat kepada rakyat, jaga kawasan baik-baik,
jaga kawasan kita sehingga kita menang balik semua kawasan kita. Itu message yang kita nak sampaikan, kata beliau lagi. Inilah message yang paling bagus, paling baik untuk semua ahli Dewan Undangan Negeri. Jangan kejar jawatan, tetapi menangi hati rakyat, barulah jawatan sendiri yang akan datang. Ini patut dicontohi. Tidak salahnya mencontohi perbuatan dan mencontohi prinsip yang baik seperti ini. Meskipun mungkin ramai yang tak suka dengan DAP, tapi prinsip yang dikatakan ini sangat baik. Soal pilihan raya depan, nak bekerja sama apa, caranya apa, modelnya apa, bincang di peringkat pusat dan bincang waktu tibanya nanti. Tak perlu bimbang, tak perlu gusar. Tanggung jawab pemimpin-pemimpin sekarang ini, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen, ialah buat kerja betul-betul, berkhidmat kepada rakyat, jaga kawasan baik-baik, jaga kawasan sehingga boleh menang sekali lagi, boleh mempertahankan sekali lagi, atau boleh ambil kerusi itu lagi. Itu message yang nak disampaikan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pengakuan PAS yang mendapat perhatian paling hangat di pasaran. Apabila PAS berjanji, menjamin, tidak akan ubah cara hidup orang bukan Islam jika tawan Selangor. Wah, sejauh mana boleh kita percaya PAS kalau menjadi kerajaan di Selangor, atau paling tidak dia jadi kerajaan pusat, dia tidak akan ubah cara hidup orang bukan Islam. Ini menjadi persoalan yang besar. PAS jamin tak ubah cara hidup orang bukan Islam jika tawan Selangor. Beberapa komen daripada netizen dalam isu ini, mereka memberikan komen yang agak luar biasa. Anak JB kata, 100% tak boleh percaya dan tak boleh diharap. Cakap dengan lidah bercabang, kata anak JB. Dia memberikan contoh beberapa kali PAS mungkir janji. Bukan saja kepada janji-janji, tetapi juga kepada rakan politik mereka. Kata netizen, PAS dah banyak kali berbohong terhadap rakan politik sendiri. Ini pun kelak rakyat, kata mereka. Apa pendapat Anda? Adakah Anda sependapat dengan anak JB yang mengatakan 100% tak boleh diharap, tak boleh percaya, cakap dengan lidang bercabang? Green Cheetah 3211 pula memberikan komen, sorry lah, orang PAS 100% tak boleh percaya, kata Green Cheetah. Agama pun mereka boleh tunggang. Apatah lagi kalau janji mereka. Apalagi kalau hanya janji-janji mereka, kata Green Cheetah. Lihatlah sendiri apabila mereka saman gadis yang berbangsa Cina di Kelantan kerana memakai seluar pendek di kedainya sendiri. Ini bukan kacau mereka yang bukan beragama Islam, kata Green Cheetah 3211. Open-minded pun ada memberikan beberapa komen juga dalam bahasa Inggris. Ed Mogun mengatakan, boleh percayakah? Cakap PAS bahaya. Saya tak akan dan saya tak akan pernah percaya apa janji PAS, kata Ed Homugan. Kawak pula memberikan komen, jangan percaya PAS. Selepas undi mereka jadi kerajaan, baru boleh tengok pembohongan mereka. Ini macam memberi umpan dan menjerat mangsa, kata Kawak. Red Iguana kata, PAS cannot be trusted. Next day, words will difference from today words, kata Red Iguana pula. Apa pula pendapat dan komen Anda tentang janji PAS jamin tak ubah cara hidup orang bukan Islam jika tawan Selangor? PAS Selangor memberi jaminan tidak akan mengganggu atau mengubah cara hidup rakyat bukan Islam sekiranya Perikatan Nasional mentadbir negeri itu. Pesuruhjaya PAS Selangor, Abdul Halim Tamuri berkata, rakyat bukan Islam di Selangor tidak perlu bimbang kerana PAS sentiasa menghormati hak kaum-kaum lain di negara ini.
Rakyat bukan Islam jangan bimbang dengan PAS sebab ini jaminan kita. Kita tak akan ganggu atau ubah cara hidup mereka. Itu hak mereka. Katanya lagi, kita akan pastikan PAS bersama PN hanya mau menjaga kebajikan rakyat. Katanya selepas menghadiri program. Abdul Halim berkata, menjadi tanggung jawab untuk PAS terus memberi kefahaman kepada rakyat bukan Islam, yang mana perjuangan parti itu juga adalah untuk menjaga kebajikan semua kaum. Untuk rekod, PAS menjadi sebagian daripada kerajaan negeri menerusi Pakatan Rakyat selepas menang di Selangor pada pilihan raya umum PRU 2008. Bagaimanapun PAS keluar daripada gabungan itu akibat perbezaan pendapat dengan DAP dan PKR. Pada masa itu, Selangor ditakbir oleh Kerajaan Perpaduan. Pada masa ini, Selangor ditakbir oleh Kerajaan Perpaduan menerusi Kerajaan PH dan BN. Sementara itu, Abdul Halim yang juga adun payah jeras berkata, rakyat Selangor berhak untuk mendapat yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Katanya, meskipun Selangor merupakan negeri termaju di Malaysia dan antara negeri terkaya, namun hakikatnya rakyat berdepan pelbagai isu asas. Antaranya kejadian banjir yang berlaku di sebagian besar kawasan negeri ini ketika ini, yaitu seperti Sungai Bolo, Selayang, Gombak dan banyak lagi. Sepatutnya, masalah asas seperti banjir, sampah, longkang tersumbat seperti ini tidak menjadi isu sebab Selangor merupakan negeri maju. Sebab itu saya cakap Selangor sepatutnya dapat yang lebih baik, katanya lagi. Mengulas lanjut mengenai isu banjir, Abdul Halim berkata pihaknya akan menghantar memorandum kepada kerajaan pusat supaya menyegerakan program rancangan tebatan banjir termasuk di Sungai Buloh bagi mengatasi masalah banjir yang kerap berlaku ketika ini. Dengan ini, ramai yang menasihati beliau supaya cuba-cuba jenguk-jenguk kerajaan negeri Kelantan yang diperintah oleh PAS. Apa jadi dengan negeri Kelantan? Katanya, kalau nak pergi mau ubah Selangor, ubah dulu Kelantan di bawah pemerintahan PAS, kata mereka. Kalau Kelantan pun tak mampu diubah, jangan nak pula mimpi mengubah Selangor, kata mereka lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye.